Kiriman berikut ini ingin saya sampaikan daripada seorang pendengar yang kirimkan email kepada saya. Namanya daripada pendengar kita bernama Kak Ramlah. Kisah ini berlaku sekitar tahun 1996. Wah, agak lama dahululah ya. Katanya, Kak Ramlah, selamat tengah malam Kisi. Apa kabar pendengar Ria 897? Pengalaman Kak Ramlah 1996, satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Pengalaman kakak berlaku di salah sebuah rumah di kawasan Tanglin Halt. Tapi Kisi, blok yang kakak nak sebutkan ini sudah pun dirobohkan kawasan Tanglin Halt. Jadi memang tidak ada apa-apa. Bloknya dah tak wujud lagi. Kakak ingat lagi, kakak dengan suami waktu itu memang sedang mencari rumah. Tiba-tiba dapat Kisi tawaran rumah. Kakak tak nak rumah sewa. Kakak memang nak memiliki sebuah rumah beli, rumah sendiri. Walaupun memanglah tidak begitu mampu kalau nak beli yang lebih mahal. Tapi kakak dengan suami mencari harga kalau kurang lebih murah lebih baiklah. Jadi akhirnya jodoh pertemuan Kisi berjumpa dengan sebuah rumah yang nak dijual. Dan ini kakak hanya berhubung dengan ejen rumah. Kakak dengan suami tak pernah bertanya pun tentang latar belakang rumah tersebut. Betul, tak pernah tanya, ejen pun tidak jelaskan. Sebenarnya kami berdua dah jumpa banyak ejen. Bila datang tengok rumah, tengok harga, memang luar kemampuan kami, katanya Kak Ramlah. Sebab bila ejen kalkulat lah ataupun buat kiraan lebih daripada kemampuan, jadi tak jadi. Sampailah lebih kurang 2 tahun lebih mencari rumah, jumpa rumah dengan wang bulanan yang kakak dengan suami mampu sangat-sangat dan rasa gembira. Seolah-olah apa yang kami impikan akan berakhir-akhirnya, katanya mimpi ngeri kami kerana dah dapat rumah yang dicari-cari. Pendengar Ria 897 FM. Kak Ramlah berjumpa dengan suaminya, berjumpa dengan ejen rumah yang nak jual rumah yang disebutkan. Masuk dalam rumah tu, rumahnya setakat mempunyai 2 bilik tidur saja. Sudah memadai. Kakak ada 3 orang anak, campur suami 2 dengan suami dengan kakak 5 dalam anggota keluarga. Kalau dapat rumah macam tu memang sangat-sangat bersyukur. Setelah ejen buat kiraan, Kisi malah ejen kasih diskaun lagi. Kakak rasa gembira sangat-sangat. Akhirnya kakak dengan suami berpindah dalam rumah tersebut. Hairan pula bila kami berpindah, beberapa jiran tengok kami semacam, entahlah. Kakak pun senyum pada jiran, tapi waktu itu jiran semua seolah-olah tidak begitu baik dan tidak friendly pada kami suami isteri dan anak beranak. Masa berlalu, hari berganti. Dalam bilik kakak, dalam bilik tidur kakak Kisi, betul-betul bila kakak baring ni boleh ternampak siling. Di atas siling ni ada tempat cangkuk. Kakak rasa mungkin tempat cangkuk itu adalah tempat bekas tuan rumah gantungkan buaian bayi. Sampailah pada suatu malam, apabila kakak berada di koridor rumah, sedang melihat ke arah luar rumah. Suami dengan 3 orang anak keluar pergi beli makan dekat Pasar Tanglin, dekat Hawker Center. Jadi waktu tu sekitar waktu maghrib tak silap kakak. Bila kakak tengok jam dah masuk maghrib, kakak pun masuk dalam rumah, tutup pintu. Dalam rumah kakak seorang. Kakak duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdengar sesuatu. Pendengar Ria 897. Kisi, bila kakak pusing, alangkah terperanjatnya Kisi. Dalam bilik tidur kakak. Kisi, dalam bilik tidur kakak. Kakak nampak ada perempuan tergantung, Kisi. Perempuan tergantung betul-betul dekat cangkuk yang kakak nampak dalam bilik bila kakak tidur malam. Astaghfirullahaladzim. Kakak istighfar berkali-kali. Kakak tak berani toleh ke belakang. Kakak bangun perlahan-lahan. Kakak keluar dari rumah. Ketakutan tunggu suami balik. Akhirnya suami pulang dengan anak-anak. Tanya kenapa. Saya kata pada suami, Abang masuk bilik, abang nampak tak cangkuk tu? Kenapa yang? Abang buka cangkuk tu bang. Kenapa?
Abang tolonglah buka cangkuk tu bang. Tolonglah bang. Ya. Casey, suami kakak cuba buka cangkuk dengan tukul katanya, ataupun ketuk besi. Screwdriver cuba hentak ketuk. Cangkuk tersebut tak jatuh-jatuh dan tidak dapat dikeluarkan. Jadi suami pun kata pada kakak, awak tunggu sini kejap. Anak-anak dalam rumah ni sedang makan. Anak tak tahu cerita. Suami kata tunggu sekejap. Abang pergi rumah jiran sebelah ni pinjam drill. Jadi ketuk pintu. Suami ketuk pintu rumah jiran sebelah. Merupakan orang Cina, Casey. Ketuk berkali-kali tak ada orang jawab. Setelah lebih kurang beberapa kali suami ketuk, Cina sebelah buka. Dia tanya, yes, boleh, can I help you? Ya, dia tanya boleh bantu. Jadi suami tanya, ada drill tak nak pinjam? Oh, dia kata ada. Jadi dia pun keluarkan drill. Suami kata terima kasih, nanti aku kasih balik. Kemudian sebelum suami jalan, suami tengok kakak. Jadi suami pun masuk ke dalam rumah. Jiran sebelah ni keluar. Akhirnya Casey, kakak dah tinggal sana nak dekat sebulan. Dia keluar, dia tengok kakak. Dia tanya, you anything wrong? No. Kakak terjungak-jungak nafas. You anything happen inside? No. Akhirnya dia berbual dengan kakak. Casey, rumah kakak daripada cerita jiran sebelah. Rupa-rupanya dalam rumah ada perempuan Cina gantung diri dalam bilik tidur. Rumah tu tak dapat dijual. Dah masuk setahun lebih tak ada orang tinggal. Ahli keluarga semua tak tahu ke mana. Rumah tu dijual. Katanya dah ramai orang keluar masuk rumah nak beli, tapi tak jadi, Casey. Bila tahu tentang sejarah rumah diceritakan oleh ejen, jadi dia tanya, kakak tak tahu ke pasal rumah ni? Tak tanya ejen? Kakak kata tak, sebab aku dah betul tengah nak cari rumah. Bila ejen cakap ada rumah, aku boleh mampu, aku gembira sangat-sangat lah. Jadi aku tak tanya ejen. Berani kau duduk rumah ni Dia berbual dengan kakak dalam bahasa Inggeris. Kakak hanya tak tahu nak cakap apa. Suami keluar. Suami kata, ya awak tak boleh lah awak. Susahlah nak keluarkan cangkuk tu. Kasih balik drill. Cina tu masuk dalam. Kakak kata pada suami, Abang tahu tak jiran sebelah kita cakap apa? Apa awak? Rumah kita ni bekas orang gantung diri, bang. Awak biar betul. Betul, bang. Jiran sebelah baru cakap, bang. Tadi abang pergi kedai. Waktu maghrib saya masuk dalam rumah. Saya nampak ada perempuan tergantung dalam bilik, bang. Astaghfirullahalazim. Awak biar betul ni. Casey, bila saya ceritakan pada suami, meremang bulu rumah saya. Anak-anak masih makan dalam rumah dan tak tahu cerita. Dipendekkan pengalaman daripada Kak Ramla. Akhirnya Kak Ramla terpaksa, Casey, duduk dalam rumah tu sebab dah tak ada tempat lain. Kak Ramla panggil ustaz, pakar datang, tahap demi tahap. Tapi dikatakan roh tersebut memang degil. Dihalau keluar, datang balik. Dan akhirnya bilik itu suami yang tidur. Sebab yang kena ganggu kakak seorang. Kakak akan tidur bersama dengan anak-anak yang lain. Itulah pengalaman kakak. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam.